Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi. Untuk episod kali ini saya akan kongsikan cara bagaimana anda boleh buat video pengajaran online seperti ini ataupun apa-apa tujuan sebagainya dengan live di YouTube, dengan audien boleh tanya soalan sebagainya, boleh dipamerkan soalan seperti ini dan ada lower third bergerak seperti ini untuk iklan dengan hanya menggunakan aplikasi berasaskan atas talian StreamYard. Stay tune. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hampir 5,000 subscriber yang telah subscribe pada channel saya ini. So, bagi yang belum, anda boleh lakukan demikian dengan cara tekan butang subscribe ini untuk anda tidak terlepas menyaksikan ataupun melihat kembali video-video yang kita hasilkan, lebih daripada 100 video berkenaan dengan ilmu teknologi pendidikan seperti ini. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ada lebih kurang hampir lebih 100. So, sebagai contoh, kalau anda belum subscribe, anda boleh tekan macam ni, tekan subscribe video kita, kemudian tekan butang subscribe, tekan loceng, tekan all supaya anda tidak terlepas untuk menyaksikan video-video yang kita update dari semasa ke semasa. So, kita teruskan menyaksikan video tutorial seterusnya. Okey, terima kasih kerana anda setia menanti. So, saya akan tunjukkan yang tadi saya tunjukkan pada intro adalah video bagaimana secara live tadi. Dia cikgu ni, Cikgu J, dengan izin Cikgu J, channel Cikgu Z. So, yang ini adalah apabila dia selesai live, dia berhenti live, maka dia akan tersimpan di YouTube seperti inilah. Okay, kalau kita tengok balik yang video tadi, kalau saya tunjukkan kembali video yang Cikgu J live tadi, kalau tuan-tuan boleh tengok yang ni. Bila paparan live seperti ini, kita boleh lihat berapa orang yang tengah online, lihat siaran kita. Kemudian di sebelah kanan nanti, audien kita boleh bertanyakan soalan dan Cikgu J ni boleh appearkan soalan-soalan seperti ini. Ini untuk sesi soal jawab sebagainya. Dan bila kita bila kita habis selesai stream kita atas talian seperti ini, maka dia akan tersimpan di dalam galeri YouTube channel kita lah. Dari start langsung sebenarnya bila kita buat live streaming seperti ini, tuan-tuan punya channel akan semakin meningkat lah, dia punya watch hour dan sebagainya lah. Utama juga dia punya subscriber. Seperti Cikgu J ni agak laju juga saya tengok. Okay. So, kita akan tunjukkan langkah-langkah dia bagaimana untuk buat seperti ini. So, untuk permulaan, bagi memulakan kita mendaftar ataupun menggunakan aplikasi yang saya akan tunjukkan. So, dalam kes ni dia ada dua cara lah, sama ada live di YouTube ataupun di Facebook. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan di YouTube terlebih dahulu. Okay, untuk episod akan datang mungkin kita akan guna lah. Terlebih dahulu, bila tuan-tuan ingin mulakan YouTube live, tuan-tuan login pada akaun YouTube tuan-tuan. Okay, sebagai contoh saya buka akaun ni. Saya buka akaun yang ini. Okay. Kita kembali pada YouTube ni. Bila kita dah login YouTube sebagainya, paparan YouTube ni, kemudian kita tekan butang create ni di sini. Kita kena aktifkan dulu kita punya menu Go Live ni. So, untuk penggunaan kali pertama, dia akan keluar macam ni. Tuan-tuan klik Go Live. Nanti dia akan minta kita verify kita punya account. Dalam kes ni, contoh ni sebenarnya account ni saya baru saja tadi verify untuk account ni menggunakan smartphone. So, kita kena verify dululah. Nak pastikan live tu yang kita beri tu biar sah sebagainya lah. Kita yang beri live sebagainya. So, aktifkan. So, bila tuan-tuan aktifkan, nanti dia akan mengambil masa 24 jam barulah butang di sini ready lah. Kita boleh tengok kita punya webcam manage dan sebagainya. Dalam kes ni, account ni dia akan tunggu selama 24 jam. Dan saya akan tunjukkan contoh account yang account saya ni. Kalau saya tunjuk bila kita dia dah aktifkan, dia akan jadi paparan seperti inilah. Saya tekan go live account saya ni. Kita tengok di sini dia akan keluar menu lain lah, khas macam ni. Kita boleh tengok lah webcam, manage sebagainya lah. Okay. So, apa yang berlaku di sini,
kita selepas kita aktifkan tadi untuk kali pertama dia akan ambil masa 24 jam lah. So dalam kes ni kita perlu aktifkan dia akaun live YouTube site kita baru kita boleh menggunakan aplikasi ni. So saya akan tunjukkan kita gunakan aplikasi apa untuk kita buat live di YouTube kita. So sebagai contoh saya akan guna akaun ni lah. Okey, dalam kes ni saya akan guna akaun ni sebagai contoh. So kita akan buka apa yang dinamakan aplikasi, nama dia StreamYard. StreamYard.com. So saya tekan enter. Okay, dia akan keluar paparan macam ni. Macam ni dia akan minta login dengan Gmail. So saya akan tunjukkan contoh. Yang ni dah daftar, kita gunakan satu akaun lain. Kalau mungkin kita tengok kita tak akaun yang tak digunakan lagi, tak daftar. Untuk memahamkan konsep dia. StreamYard.com. Okay, StreamYard.com yang ni. Kita buka yang ni. Okay. Bila keluar paparan seperti ini, tuan-tuan masukkan email tuan-tuan. Contohnya pakai email ni. Apa email? Gmail .com. Sorry, gmail.com. Gmail. Kemudian bila kita masukkan, nanti dia akan hantar satu email, satu kod 6 digit kod. So kita kena buka Gmail kita. Gmail seperti ni. Supaya nanti kita boleh ambil dan ini security dia lah. Maksudnya setiap kali kita nak login sebagainya, dia akan minta hantar kod tu. So kita buka Gmail kita. Kita dapatkan kod tu, nanti kita akan masukkan sini. Okay, saya akan buka Gmail, akaun Gmail saya ni. Okay. So klik email ni. Kemudian ambil kod ni. Saya copy. Saya pergi pada StreamYard tadi yang kita dah register tadi. So kita paste kat sini. Kita dah login. Maksudnya setiap kali kita nak login, sebenarnya dia akan minta kita buat macam ni lah. So apa yang kita perlu laksana bila kita dah ni, untuk pertama kali lah penggunaan, dia akan keluar macam ni lah. So kita tekan saja onward. Di sini ini paparan setting yang masih kosong lagi lah. Sebelum kita nak teruskan dengan StreamYard ni, sebenarnya StreamYard ni berbayar. Cuma untuk versi percuma dia pun bagi saya agak menarik lah. So buat masa ni, sementara ni pun saya tengok ramai cikgu-cikgu pun guna yang versi percuma lah. Kecuali cikgu-cikgu nak buat live secara yang lebih profesional sebagainya, mungkin memang masa ada kita tengok perbezaan dia lah. So kita tengok dulu upgrade apa perbezaan versi percuma dan juga versi berbayar lah. Ok, versi percuma kita boleh letak branding kita lah. Dalam kes ni kita percuma, kita ada logo StreamYard sendiri lah. So dia ada limit dia. Kalau tengok ni untuk percuma adalah 20 jam per month untuk akaun percuma. Maksudnya kalau tuan-tuan berhajat lebih daripada 20 jam, kita sarankan tuan-tuan langgan lah. Tetapi kalau untuk buat macam pembelajaran, saya rasa tak sampai 20 jam untuk dalam tempoh sebulan. Ok, so mungkin live kita dalam sebulan kita boleh buat 20 jam. So, kurang pada tu kita guna akaun percuma lah. So kalau tuan-tuan berhajat untuk lebih, tuan-tuan boleh langgan. Tapi macam setakat hari ni, macam saya gunakan ataupun rakan-rakan lain banyak guna yang percuma lah, kecuali untuk syarikat-syarikat besar sebagainya lah. Ok, so bila kita dah kembali, saya kembali balik paparan utama tadi. Apa yang kita perlu buat adalah untuk broadcast yang mula-mula, katakanlah esok kita nak buat siaran live pengajaran PDPC. So saya akan tunjukkan cara yang macam mana anda nak cipta mula-mula siaran langsung tuan-tuan tu. Tapi terlebih dahulu, apa yang kita perlu buat adalah kita setting. Okay, ada beberapa akaun yang kita boleh setting. Macam saya katakan tadi, melalui Facebook boleh, dan YouTube boleh, dan juga yang aplikasi lain lah. Untuk tutorial ni saya akan tunjuk yang YouTube lah. Mungkin akan datang saya akan pilih yang Facebook punya. So kita perlu aktifkan akaun kita di sini. So, cara dia panggil destination. Maksudnya destination untuk kita keluarkan siaran live tadi. Macam kalau kita tengok cikgu tu tadi. Sekejap saya buka Cikgu J punya akaun. Sahabat saya yang popular di Selangor ni dan antara Malaysia ni. Okay, saya tengok ni dia akan keluar. Banyaknya dia buat secara langsung macam ni. Okay, dia boleh tengok stream ditulis sini. Okay, so kita pilih YouTube channel. Macam saya katakan tadi, pastikan channel anda tu dah di
aktifkan kita punya live tadi, yang ni live tadi. Kalau tak aktif, tuan-tuan kena tunggu dulu selepas 1 hari barulah tuan-tuan boleh pastikan secara langsung keluar daripada StreamYard melalui YouTube tuan-tuan. So dalam kes ni saya pilih akaun yang ni untuk pilih destination yang tadi. Okey, dia akan keluar ini untuk kali pertama, so kita allow sajalah. Okey, bila kita dah allow, dia akan keluar seperti ini. Tadi di broadcast tadi terus keluar broadcast, dan tadi asalnya paparan destination. So kita boleh lagi letak destination lain untuk ni YouTube. Yang ni saya akan tunjuk tutorial lain lah. So kalau dalam set ni saya dah setkan siap-siap untuk keluar di mana, di channel YouTube yang inilah. Okey, so kita perlu semak dulu YouTube ni sama ada dia boleh broadcast ataupun tidak. Kalau tidak, nanti kita nak buat live dia tak keluar. Macam saya katakan tadi, dia masih lagi belum diaktifkan, YouTube masih belum approve. So dalam kes ni saya klik yang ni, create ni, tengok go live, tengok contoh. Okey, kalau dia keluar kena aktifkan 24 jam, macam ni dia dah berjaya, dah diaktifkan tapi tak pernah digunakan lagi lah. So saya klik yang ni kalau saya nak gunakan yang klasik sebagainya, ataupun saya tengok yang ni stream, saya tekan saja butang inilah. Tapi sebenarnya kita nak setting untuk live di YouTube, kita tak setting di sini. Kita akan setting terus daripada StreamYard. Tu kehebatan StreamYard ni, kita boleh aktifkan terus ini. Yang ni, yang guna di sini adalah kita nak gunakan cara lain lah, kaedah lain, menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun software, hardware yang Blackmagic dan sebagainya. Kita akan setting di sini lah, ataupun gabungkan dengan OBS sebagainya. Tapi yang ni kita tak cipta kat sini. Okay, so maksudnya untuk akaun Gmail yang ni dah boleh di terus live lah. So saya tutup balik yang ni. Kemudian kita dah ada destination, so kita createkan broadcast ni. Kita setting di sini. Kita tak buat di YouTube. Tu kehebatan StreamYard. Kita akan terus buat sebab kita dah link kan kita punya file ataupun channel YouTube kita ni. So cara dia, kita create broadcast. Okay, dekat sini ada dua broadcast untuk ni, ataupun kita boleh tambah lagi. Okay, kalau kita nak buat record saja, kita tak nak live, kita just klik saja ni, dia record saja. Maksudnya dia akan simpan saja dalam StreamYard kita, dia tak live lah. Okay, dan kita boleh simpan dalam YouTube. Tapi kita nak buat live, kita nak berkomunikasi dengan audio dan sebagainya, so kita klik saja ni. Untuk destinasi lain, kalau kita nak buat Facebook, kita kena buat setting lain. Tetapi kalau yang bersih berbayar, kita boleh buat dua-dua serentak, sama ada di sekaligus di YouTube dan juga Facebook lah. Cuma yang percuma ni, kita kena pilih salah satu lah. Okay, sama ada kita nak live hari ni dengan YouTube, esok ni kita nak pakai Facebook pun boleh lah, tapi kena pilih salah satu. Yang menarik kalau berbayar, serentak. Okay, so kita pilih akaun yang ni. Yang ni kita letakkan tajuk, katakanlah sesi PC bersama Cikgu Faruzi, sebagai contoh Okey, kita letakkan sikit description. Sebenarnya apa yang kita tengah setting ni adalah maklumat description agak penting lah untuk kita memberi bahan untuk kita bila kita share link nanti. Okey, kita letak panjang sikit maklumat kita, mungkin media sosial sebagainya. Apa yang kita setting ni sebenarnya kita tengah generate automatic ke dalam YouTube nanti. Saya akan tunjukkan contoh. So public ni maksudnya kita nak dalam YouTube setting ada public, unlisted ataupun private. So kita publickan lah sebab kita nak tuntunan umum. Kalau kita nak create terus sekarang, kita boleh terus create broadcast teruslah live. So sekarang kata kita nak buat jadual, katakanlah kita nak buat live tu esok, so kita cadangkan schedule yang ni. Dan schedule for letter ni kita pilih, yang pertama kita pilih thumbnail gambar supaya nanti kita punya paparan live lah ni bila kita share link pada YouTube, sebagai contoh yang Cikgu J ni, contoh macam ni. Kalau kita tengok ni paparan thumbnail yang ni Cikgu J ni dia buat dengan PowerPoint, dia settingkan lah. So kita setting siap-siap lah thumbnail yang kita upload sebelum kita nak share link kita ni. So kita cari gambar yang kita dah setkan lah sebagai thumbnail. Sebagai contoh, saya tengok ada tak gambar saya ni, katakanlah yang ni saya pakai gambar ni. Okay, contoh gambar ni saya dah set siap pakai PowerPoint tak apa, tapi mesti format JPEG lah, format gambar. So saya tekan apply. Okay, dia dah ada ni. Maksudnya bila kita share link nanti dia akan keluar. So kita setkan jadual dia, pukul berapa kita nak live.
Maksudnya dia akan on di YouTube. Katakanlah kita nak buat tu esok. Esok pada mungkin 2 bulan pada pukul 8 pagi, 8.30 pagi katakanlah. Kita pilih masa AM. So kita tekan create broadcast. Bila kita tekan create broadcast ni maksudnya dia tak cipta lagi, dia tak live lagi. Okey. Dia hanya ciptakan account dashboard untuk kita buat secara langsung lah. So create broadcast. Kita tunggu seketika. Kemudian dia akan keluar macam ni. Okay, so kita boleh buat beberapa broadcast tadi. Berapa banyak siaran, contohnya mungkin hari Rabu kita buat lagi lain. Satu siaran langsung, satu kita punya broadcast lah dipanggil. Okay. So bila tuan-tuan dah macam ni, kalau kita tengok macam ni, dia tulis sini schedule dalam jadual lah, tak live lagi. So kita nak, katakanlah hari ni, hari yang kita nak live tu hari ni. Okay, so saya klik enter broadcast ni studio. Dia akan buka paparan kita. Nanti dia akan detectkan kita punya mic dan juga audio kita lah. So dalam untuk permulaan, mungkin tuan-tuan baru nak mula broadcast sebagainya, macam Cikgu J tadi, dia hanya menggunakan laptop dia, kalau kita tengok, dan juga laptop pada webcam dia ni, dan juga headphone. Yang ni kita sarankan lah untuk yang permulaan. Sebab apa? Yang ni lah paling senang kalau kita pakai laptop, dah ada webcam dan juga earphone untuk pastikan audio kita jelas lah. Kita nak buat live, audio kita jelas lah. Okay, so kita tekan je allow. Bila dia keluar macam ni, allow lagi, dia akan bacakan mikrofon. Dalam kes saya ni, tutorial saya ni, saya gunakan kamera third party lah, kamera lain di luar sebelah kanan saya ni. Contoh yang ni okay. Ini sebagai demo saja. Tuan-tuan jangan tengok setting yang ni, alat ni mungkin canggih sedikit lah, tapi untuk tuan-tuan boleh gunakan pada laptop saja. Kita letakkan nama dulu, katakanlah Cikgu Faruzi. Cikgu Faruzi. Nama ni untuk keluar pada kita punya video lah, di bawah video kita seperti ni. Tuan-tuan tengok keluar ni. So kita pastikan mic kita pakai earphone tu ataupun headphone tadi, pakai pada laptop, bergeraklah di sini supaya nanti dia jelas suara kita lah. Okay, audio dah keluar, video dah keluar, sebagainya. Macam saya katakan tadi, pakai laptop pun tak ada masalah macam Cikgu J. Simple saja. Bila tuan-tuan dah mahir nanti, kita boleh upgrade lah kepada level-level. Jangan lupa subscribe video saya untuk saya tunjukkan mungkin setting-setting yang lebih canggih seperti ini lah, dengan audio yang lebih jelas sebagainya lah. So seterusnya kita tekan enter broadcast studio. Bila keluar paparan seperti ini, okay, ini adalah dashboard dia. Tapi dia belum live tuan-tuan, dia belum live. Sebelum kita nak live ni, saya akan tunjukkan macam mana contoh live dia keluar macam mana nanti di YouTube kita. Tapi kita boleh buka pada YouTube tadi. Kita buka pada YouTube kita, kalau kita tengok your channel. Okay, tuan-tuan tengok ni. Nampak ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Maksudnya kita nak promosikan kita punya link ni sebelum kita live ni, kita hantar. Sebab tu saya kata kita perlu letak kita punya thumbnail supaya dia dapat menarik macam ni lah. Okay. So kita share kita punya link kepada kawan-kawan kita. Katakanlah mungkin promosi dalam Facebook kita. Okay, nanti akan live bersama kita pada sekian-sekian. Dia akan ni, akan keluar paparan seperti inilah. So secara tak langsung, katakanlah saya letak dalam Telegram seperti ini. Okay, tak kat sini promosi, dan tuan-tuan buat ayat sedikit lah. Ni saya tak buat ayat lah. Nanti kita akan hantar link, kita buat ayat, dia akan keluar thumbnail. Thumbnail tu penting. Okay, buat promosi sebagainya. Tapi bila orang buka tu, dia belum live lagi lah. Orang, kita pun faham lah, untuk dia akan bagi tahu. Maksudnya dah tempoh 20 jam lagi akan live pada pukul 8.30 pagi esok. Nanti kalau kita yang mungkin follower kita, dia akan set reminder. Nanti dia akan keluar, kita boleh tengok berapa orang yang akan live pada kita nantilah. Dia panggil waiting list okay. Ataupun dia boleh dulu soal jawab di sini lah. Okay, so saya akan buka balik paparan StreamYard tadi. Menarik yang StreamYard tadi, kita tengok di sini. Sebelum kita mulakan, kita boleh letakkan kamera, kita add kita. So saya letak di paparan ni. Saya letak, okay, ini paparan saya lah. Paparan, kita panggil paparan kamera kita. Bila kita nak bercakap nanti masa live, kita boleh mengawal setting-setting di bawah ni. Sama ada kita nak buka dua macam ni. Okay, maksudnya kita boleh letak ni setting kamera, ataupun kita nak letak macam ni. Dalam case ni, dia tak boleh nak tekan lagi sebab kita tak aktifkan slide. So saya akan tunjuk macam mana kita nak share screen dulu. Kita belum live lagi sebab ada butang live ni. Belum live. So saya tekan share screen. Kita carilah file share screen ni. Kita tekan butang ni. Okay.
So kita boleh pilih lah, dalam case ni kita boleh pilih entire screen kalau kita nak share entire screen kita, ataupun kita nak beli application window ataupun Chrome tab yang mana kita buka lah. So dalam case ni saya nak tunjuk contoh kalau kita buka PowerPoint saya akan tunjukkan macam mana saya buka PowerPoint. Dulu saya akan cari file PowerPoint dulu, katakanlah macam ni. Okey, untuk ini PowerPoint saya. Saya bawa ke depan ni. Katalah yang macam ni. PowerPoint saya minimizekan dia. So saya klik sekali lagi butang share. Saya nak cari PowerPoint tu, saya tekan share sharing. Sharing. Kemudian saya pergi pada aplikasi window. Saya cari Chrome tab. Saya cari, sebab dia terhidden ni. So saya buka balik yang ni. Saya hide tadi keluar. Okay, nampak ni saya punya application window. Saya pilih PowerPoint saya tekan saja share. Tuan-tuan boleh pilih sama ada nak entire screen, tapi kalau cantiknya ni tuan-tuan ada dua screen lah. Macam case saya ni tuan-tuan tengok ada dua. Sebenarnya pada komputer saya ni ada dua lah, dua monitor kiri dan kanan. So kita boleh pilih lah. Sedang untuk panel ni kita letak belah kanan, kita ambil screen belah kiri sebagai contoh. So kalau tuan-tuan tak ada hanya satu screen, tuan-tuan boleh pilih macam ni lah. Aplikasi window, pilihlah kita punya yang aplikasi yang tengah aktif sekarang. So saya dengan syarat tadi kita jangan minimize Kalau kita minimize nanti dia tak keluar dari sini. So kita tekan saja butang share, dia akan buka seperti inilah. Okay, so kalau saya pergi kepada StreamYard saya, dia akan keluar macam ni. So saya nak tunjukkan screen ni, so saya akan switch macam ni, dia akan keluar kita punya PowerPoint sajalah. Okay. Kemudian kalau kita nak tambah orang lain pun boleh juga. Maksudnya kita nak jemput mungkin ada dua orang panel. Dalam kes ni saya akan cuba buka panel yang lain. Saya buka mungkin pada smartphone saya. Okay, pada smartphone saya nak untuk memastikan kita boleh jemput dua orang. Maksudnya dia limitasi untuk percuma ni, tak silap saya tak lebih daripada 6 orang sekaligus. So kita boleh gunalah panel sebenarnya kita sebagai host sebagainya. Bagi contoh saya nak buka, saya nak share ni. So saya hantar invite di sini. Yang ni, link ni tuan-tuan jangan edarkan keluar. Maksudnya kalau tuan-tuan edarkan keluar, maksudnya nanti ramai akan keluar paparan di sini. So kita nak yang orang lain ni live hanya tengok daripada YouTube. Okay. So untuk panel-panel yang kita jemput saja, yang kita hantar link ni, sebagai contoh saya klik ni, saya copy je sini. Kemudian saya letak dalam Telegram saya. Okay, sebagai contoh kita jemput kawan kita ni. Kita buat so kawan kita hanya buka link ni. So saya akan buka contoh menggunakan smartphone saya untuk tunjukkan yang panel kita. Sebagai contoh saya klik yang ni. Okay, ini saya tunjuklah macam biasa saja, klik login, kemudian allow kamera, allow lagi, kemudian saya masukkan nama saya Faruzi 2 katalah Faruzi 2. Maaflah tuan-tuan tak tengok skrin saya tak share ni. Saya tekan enter saja. Nanti saya akan keluar di bawah ni. Nampak? Saya tutup dulu mic ni sebab dia double nanti. Okey. Kemudian tuan-tuan tengok, saya tutup juga audio ni. Delay. Okey. Kita dah ada bawah ni. So saya tekan saja yang ni. Saya tak nampak dia ada dua. Kata kalau saya letak di sini. Okey, kita tengok. Ni katakanlah panel yang kiri ni panel yang pertama, yang kanan ni panel yang kedua. Okey, katakanlah cara kita present nanti seorang yang jaga host ataupun kita sendiri, kita switch saja kepada layout yang ni. Maksudnya kita bentang ada keluar macam ni, ataupun kita pilih yang ni lah. Okey, masa kita bentang ada dua panel sebagainya, kita kawal saja slide ni lah. Okay, kawal slide nanti yang ni tuan-tuan bila tuan-tuan satu skrin macam ni agak mencabar sikit lah untuk tengok sebagainya. Tapi kalau ada dua skrin macam saya pindahkan ke sebelah. Saya akan tunjukkan mungkin macam mana setting untuk dua skrin. Tuan-tuan boleh mengawal satu lagi slide sebelah kanan macam ni lah. Okay. Kalau saya tukar ke slide. Tapi kalau tempat yang sama di skrin satu skrin je tak apa, tuan-tuan buka saja macam ni. Tuan-tuan just present lah, cuma dia tak short, tuan-tuan tak nampak lah. Cara trik dia tuan-tuan kecilkan saja ni. Tuan-tuan boleh tengok lah muka tuan-tuan di situ lah. Ini contoh cara saya lah. Kalau tuan-tuan ada satu screen komputer saja ataupun menggunakan laptop sebagainya lah, kita switch saja. Masa kita present nampak dia akan bertukar macam ni. Okay.
So ingat jangan minimize nanti dia tu. So kita aktifkan Windows yang ni. Okay, katakanlah kita tak nak muka kita masa kita present. So kita klik layout yang final ni, yang akhir ni, untuk screen sajalah. So kita kena ngawal lah, dia akan agak menarik lah. Okay, tuan-tuan harus ingat ini belum live lagi, ini kita baru testing okay, katakanlah kita nak buat banner yang bergerak tadi pada paparan kita yang utama ni, ada banner sebagainya. So apa yang perlu saya buat adalah kita klik banner yang ni, kita tulis katakanlah saya show yang ni dia akan keluar macam ni. Dia ada banner. Banner ni ada dua setting lah. Satu banner yang dipanggil yang bergerak kiri ke kanan, ataupun yang ni dia static macam ni lah. So saya padam dulu yang ni. Padam. Banner ni tujuan kita nak letakkan set katalah slot 1. Okay, slot 1. Kita nak scroll, dia nak scroll ke kiri kanan ataupun just banner static saja. So kalau macam saya buat satu yang ni banner static. Okay. So bila katakan katakanlah kita tengah live, kita belum live lagi. Okay, kita live, kita ke segmen yang pertama, slot yang pertama, dia akan keluar, nampak tu. Dia keluar sini, menarik kan? Okay, so kita hide. Katakanlah kita nak buat satu lagi banner yang bercakap, contohnya jangan lupa subscribe channel Cikgu Faruji. Faru. Okay, so kita ambil yang ni, kita tick yang ni, dia akan keluar saya add banner. Bila kita nak view je tengah live ni, kita tekan saja show, dia akan gerak ke kiri kanan macam tu. Okay, kalau kita nak keluarkan slot tadi, kita tekan juga show, dia akan keluar serentak. Okay, slot yang pertama seksi soal jawab. Okay, katakanlah begini. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan jelas lah. Katakanlah kita nak switch balik supaya video kita menarik sebagainya, kita switch pada pada panel yang seterusnya, yang kedua, sebagainya, bla bla bla. Dia akan jadi macam ni lah tuan-tuan. Nampak dia agak menarik tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh invite, ingat jangan share ni, hanya share link yang YouTube ni saja untuk beri pada orang live. Okay, katakanlah kita dah selesai macam ni. Okay, kita boleh lagi tukar branding. Saya katakan tadi, yang untuk yang percuma ni dia agak terhad lah logo. Kalau kita tuan-tuan yang bayar, tuan-tuan boleh logo sendirilah, buang logo RM1 ni. Tuan-tuan akan bayar lah, ataupun boleh letak background sendiri nanti. Okay, private chat ni maksudnya chat antara kita dengan peserta yang kat sini, kita punya peserta ni. Tapi kalau untuk yang akan komen kat sini nanti, sebagai contoh, dia akan komen bila live nanti, dia akan komen, dia akan tunjukkan demo nanti dia akan keluar kat sini, kita akan managekan dia punya komen-komen tu. Okay, sekarang saya katakanlah tuan-tuan dah ready masanya, katakanlah sekarang dah memang waktu yang kita nak live, ataupun bila-bila masa tuan-tuan tekan saja butang live ni, automatik dah akan aktif yang ni. Okay, so kalau katakanlah mungkin tuan-tuan lebih awal sikit pada jadual nak live kan, tapi tuan-tuan tekan saja, nanti dia akan live. Saya akan tunjuk contoh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah tuan-tuan dah ready dengan panel sebagainya di belakang tabir ni, katakanlah kita ni belakang tabir ni tuan-tuan dah aktifkan. So saya pergi kepada yang ni, saya tutup dulu. Okay, katakanlah saya buat paparan yang saya dulu. Okay, ready satu, katakanlah 3, 2, 1 live. Kita tekan saja go live. Kita tekan sekali lagi 2. Okay, dia kata anda lebih awal daripada jadual. Tak apa, kita nak buat live sekarang. Katakanlah kita ada perubahan jadual sebagainya. So kita tekan saja go live. Bila dia keluar macam ni, maksudnya sekarang ni dah live. Okay, anda bersama saya Cikgu Faruji dengan rancangan untuk segmen kali ini. Kita akan bersama berbicara tentang ilmu teknologi pendidikan untuk tuan-tuan sebagainya. So tengok, kita boleh tengok sini berapa orang yang tengah tengok live kita demo yang ni. Tapi untuk channel ni sebenarnya tak ramai orang sebagainya. So tengok, kita boleh tengok sini, kat sini live saya dah bergerak tuan-tuan tengok waiting, tuan-tuan tengok Kalau dalam kes saya ni, kita boleh tengok berapa orang tontonan live ni. Tapi dalam kes yang saya ni, sebab channel saya ni, channel yang ni tak ramai orang. Saya testing kalau saya buat live saya mungkin ramai akan tengok lah. Dia nak terganggu pada channel saya. Apa yang menariknya, inilah paparan di live dia. Dia sedikit delay pada live tuan-tuan ni. Okay? Kalau kita tengok ni, ada seorang dah tengok ni. Bila seorang dah tengok macam ni, maksudnya kita boleh tengok berapa ramai nanti akan live. Kita akan bersemangat lah sebagai audience, sebagai host rancangan sebagainya.
Kita yang penting bila kita buat live ni kita kena mungkin kena cara bercakap, sebab dia live keluar agak bahaya kalau mungkin ayat-ayat tu kena tapis lah tuan-tuan. Bila kita tengok macam ni, katakanlah ada audien akan bertanya soalan, kita minta okey sekarang seksi slot 1 bersama saya, jangan lupa subscribe, kita kurang tengok paparan live kita pun akan keluar, nampak dia akan ambil masa sikit, dia delay sikit lah. Tak silap saya berapa second nampak dia keluar ni. Katakanlah kita dah buat banner ni, sebenarnya kita dah buat siap-siap tuan-tuan. Katakanlah slot Q and A, saya add banner yang ni, kita dah buat siap-siap sebelum live tu berlangsung. So katakanlah kita nak buat slot nak keluarkan, okey sekarang kita dah bersama dengan slot yang terakhir, slot Q&A, boleh tanya soalan di ruangan chat ni. So, sebagai contohnya audien tanya, apakah maksud test contohlah kita tekan enter. Bila tekan enter nanti, yang menariknya kita sebagai host nanti kita boleh tengok di komen nanti dia akan keluar di sini, dia ambil masa sedikit. Ataupun saya buka live yang lain lah pada smartphone ni, dia tak keluar lagi ni, dia ambil masa sedikit lah. So bila keluar live macam tu, nanti kita boleh munculkan soalannya. Nanti bila, sebab dalam kes saya ni, saya sendiri type ni, dia tak keluar tuan-tuan. Tak keluar. Nanti bila audien kita type, dia akan keluar dan kita viewkan soalan dia. Jadi macam ni, saya klik macam ni, katakanlah ni soalan. Okay, dia akan keluarkan gambar profile YouTube orang tersebut. Kemudian kita pun bolehlah respon kepada soalan yang mereka berikan lah. Okay. So setiap kali soalan yang dikeluarkan di sini, di live kita ni, nanti kita sebagai host macam dia lambat sikit, maksudnya keluar juga. Okay, so saya hide yang ni, saya munculkan ni, katakanlah ni soalan yang kedua. Nampak? Dia keluar soalan menarik. Nanti audien kita akan tertarik dengan gambar dia, profile keluar dan juga soalan yang kita respon sebagainya. Inilah teknik yang digunakan oleh beberapa orang cikgu popular di Malaysia lah sekarang, tengah buat live. Sekarang ni musim PKP untuk tuan-tuan berinteraksi dengan audien sebagainya. Okey, bila katakanlah dah selesai sebagainya, jangan leave video tuan-tuan. Katakanlah okey, rancangan kita dah sampai ke penghujung rancangan. So terima kasih yang sudi bersama saya. Ingat tips sikit, bila kita interaksi dengan audien, kita kena pandang kamera lah, supaya dia nampak seolah-olah kita bercakap dengan dia. Kalau kita tengok kat tepi macam angle saya ni, dia agak lain sikit lah rasa. So kita bercakap terima kasih sebagainya. Terima kasih kerana sudi. Jangan lupa subscribe channel saya. Contoh saya betulkan banner saya balik, saya hide kat ni dulu. Saya keluarkan yang ni, tutup yang ni. Jangan lupa subscribe channel saya, Cikgu Faruzi. Kita akan bersama lagi siaran akan episod akan. Jangan lupa saksikan info semasa daripada kami channel, contohlah Tuan Puan Si. Tapi ini masih lagi live Bila masih live, kalau tengok sini, masa yang atas ini adalah masa minit kita lah. Yang belakang ni adalah satu lah. So saya tak buat live di channel saya sebab ada 5,000 subscriber. Nanti mungkin diorang terkejut saya tengah buat apa ni. Saja saya malah dah buat di sana, malah ganggu dia notifikasi diorang sebab diorang dah tekan subscribe, kemudian loceng sebagainya. Katakanlah tuan-tuan dah siap sebagainya, tuan-tuan boleh tekan dulu end broadcast. Okay, tekan dulu end broadcast, nak stop. Terima kasih, jumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama Cikgu Faruzi live di YouTube. Bye bye. So saya tekan end broadcast, saya tekan sekali lagi, dia akan tutup kita punya ni. Lepas tu kita bagilah rating dia apa, buat good sebagainya. So bagi komen, kalau not now. So tuan-tuan tengok kat sini, dia akan tamatkan sesi kita. Okay, tapi dia akan renderkan file kita seketika. Dia ambil masa sedikit lah, tapi tak lama sebenarnya tuan-tuan. Okay, kalau macam ni, tengok dia dah selesai kan. Dia dah rekod, dah simpan, automatic terus simpan ke dalam kita punya channel YouTube. Okay. Yang menariknya, kita tak perlu nak edit, kita just kawal di konti kita lah tadi, kita konti. Tapi sekarang ni live dah habis. Okay. Kita dah stopkan dia. So kita bolehlah removekan kita punya klien tu, mungkin nak bincang. Okay, terima kasihlah kepada juri-juri kita ataupun kita punya peserta jemputan, panel-panel jemputan. So boleh bincang lah, mungkin briefing sebagai untuk next project sebagainya. Lepas selesai, tuan-tuan boleh removekan mereka ni. Saya remove dulu satu persatu, remove. Diorang pun boleh leave. Okay, dia keluar. So bila selesai, yang ni tak rekod yang ni
out of record. So kita tekan saja Live Studio, tutup, nanti dia akan keluar macam ni lah. Bila kita tengok balik kita punya broadcast ni, dia ada sejarah dia lah, past broadcast ni yang ni. Okay, kita boleh lagi delete view YouTube, download recording, kita nak download personal, nak upload ke channel lain sebagainya, kita boleh buat lah. Okay, saya rasa itu saja tutorial saya untuk kali ni StreamYard. Tuan-tuan boleh buat macam Cikgu J tadi. Saya rasa dia agak menarik lah, agak tersusun dia punya live streaming dia. Kalau kita tengok dia ada seksi, kita tengok sekali sepital lalu, saya sebenarnya nampak ni perkataan bergerak dia promosikan dia punya YouTube channel. Tengok tadi yang view tadi 900 orang dalam masa 2 jam live tadi. Maksudnya untuk watch hour kita, untuk kejar watch hour dalam YouTube, ini sangat menarik. Kalau kita tengok belah kanan ni, dah ada orang mula komen sebagainya bila dia start mula live tadi. Kemudian dia buat satu sesi, dia buat sesi ni dia kawal, dia ni ditunjukkan PowerPoint dia. Kemudian dia boleh conteng, dia gabungkan sambil dia mengajar, dia bercakap. Kemudian kalau kita tengok lagi yang dia guna 2 orang panel sebagai contoh, yang ni agak menarik juga. Cikgu J ni dia streaming selama 1 jam 37 minit. Macam kita tahu tadi, maksimum dia sebulan adalah 20 jam. Okey, macam ni dia jemput 2 orang panel. Mungkin saya rasa cikgu ni mungkin guna komputer laptop juga kalau kita tengok angle kamera ni. Okay, dia buat warna kuning, maksudnya color boleh tukar, ada chatting, menarik orang peserta kita boleh chat sebagainya, pelajar kita. Okay, dia buat sesi soal jawab, dia macam ni, keluarkan promosi link, bagi link, dia viewkan link untuk mungkin penyertaan live streaming sebagainya. Okay, saya rasa itu saja tutorial saya untuk kali ini. So terima kasih. Saya harap bermanfaat pada tuan-tuan. Jangan lupa subscribe dan sharing, like dan sebagainya saya punya channel. Terima kasih kepada 5K subscriber saya. Kita jumpa lagi episod akan datang. Bye-bye.